tak Gangnam. Saya tunggu anak-anak tu Gangnam sebenarnya. Okey, apa pun itu hanya satu daripada sambutan yang sebab kita saksikan. Saya tunggu Hani. Jangan Hani, jangan Gangnam, habis perayaan nanti. Okey, dan insyaAllah kita akan cuba kembali ke sekolah tersebut untuk menyaksikan lebih banyak lagi bagaimana sambutannya berlangsung di sekolah Kepong. Dan apa pun pagi ini seperti yang kami kongsikan pada awal pagi tadi, berhubung dengan dibariskan kabinet baru dan pastinya menjalankan tugas tersebut dengan penuh tanggungjawab juga integriti, dan itu yang menyusul dalam segmen kali ini. Ya, lebih mengkhusus kepada integriti bagi pihak berkuasa ya, dan bercerita mengenai hal ini bersama kami di studio pada pagi ini Puan Nur Hafizah Hanum Mokhtar, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Integriti. Apa khabar Puan pada pagi ini? Alhamdulillah. Jumpa lagi kita. Jumpa lagi. Alhamdulillah. Jadi sejak ditubuhkan tahun 2011 hingga sekarang, jadi perkembangan terkini Suruhanjaya? Perkembangan terkini saya mendapati daripada apa yang kita terima berdasarkan aduan-aduan yang kita terima dan berdasarkan respons yang kita buat, reaction kita kepada aduan-aduan tu, saya rasa pihak-pihak berkuasa yang di bawah seliaan kita, mereka lebih lebih menyedari kewujudan kita, dan mereka menunjukkan respons yang sungguh positif untuk memastikan tindakan-tindakan yang mereka buat tidak melanggar apa yang di bawah akta kita. Salah laku tu saya boleh simpulkanlah daripada pandangan dan analisis yang kita buat mereka berusaha untuk memastikan tidak ada salah laku dilakukan. Menjadi kata orang macam pengawas kepada mereka yang berkuasa ni, macam mana cabaran yang telah dilalui setakat ini dan bagaimana diatasi aspek-aspek tersebut? Cabaran dia sangat mencabar. Sebab kita menyelia 19 agensi. 19 agensi. Dan agensi yang terbesar yang kita selia Polis Diraja. Polis Diraja dia punya keanggotaan kalau tak silap saya lebih daripada 200,000. Ya. Dan kita di Suruhanjaya kita punya keanggotaan tidaklah sebesar itu, dan kita tak termasuk yang agensi-agensi lain. Kita menyelia JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan, Pendaftaran Negara dan sebagainya. So mencabar, sangat mencabar. Dan tapi kita merasa bangga juga sebab dalam kita menghadapi cabaran ni kita mendapat respon yang positif daripada agensi-agensi yang kita selia. Baik, dan melihat juga kepada sejarah ataupun tempoh tertubuhnya setiap agensi ini, bagi PDRM sendiri lebih 200 tahun 206 tahun. Polis. Ya, polis. Dan kehadiran Suruhanjaya pada tahun 2011 setelah 204 tahun mereka berada di negara kita menjaga ketenteraman dalam negeri. Jadi mungkinkah itu mengubah sedikit ataupun memberi kesan secara langsung ataupun tidak kepada cara kerja mereka ataupun amalan tradisional mereka yang sekian lama sehingga sekarang, Puan? Saya memanglah 200 tahun punya praktis punya amalan tu kita nak transform secara mendadak dalam tempoh 2 tahun kan, bukanlah satu perkara yang mudah. Tapi kita juga perhatikan dalam 200 tahun yang mereka menjalankan amalan itu, tidak semua yang dia buat tu tak betul. Banyak yang betul daripada yang tak betul, banyak yang baik daripada tak baik. Jadi kita harus beri masa dan beri peluang kepada mereka untuk buat adjustment. Bayangkan 200 tahun. Dan Suruhanjaya ini baru 2 tahun memantau, menyelia dan sebagainya. So suka tapi sebab saya katalah banyak yang mereka buat baik daripada yang tak baik. Tapi manusia kita biasa kita nampak yang buruk aja kan. Itulah. Untuk menyelia 19 agensi, apa antara langkah-langkah yang telah pun diambil dan akan diteruskan untuk memastikan mereka ni memegang nilai-nilai yang memang ingin diterapkan dalam setiap pada mereka? Secara ongoing secara berterusan kita sering mengadakan dialog dengan agensi-agensi di bawah seliaan kita. Kita pergi ke seluruh negara. Kita pergi mengadakan dialog dengan semua agensi kita. Dan selain itu kita ada juga
pengkhususan. Misalnya kita berbincang dengan polis, dengan pihak polis dan Malaysia mengenai standard operating procedure yang mereka amalkan. Begitu juga kita mengkaji prosedur-prosedur yang digunakan di Jabatan Pengangkutan Jalan misalnya. Dan jadi kita kita tidak menumpukan hanya untuk menerima aduan salah laku dan mengambil tindakan dan menyiasat. Tak. Kita engagement proses kita berterusan. Dan kita cuba highlightkan apa-apa kelemahan ataupun apa-apa yang boleh diperbaiki. Dan at the same time kita mengalu-alukan dia orang punya proses yang sedia ada yang bagus tu kita cuba kita sama ada perbaiki atau kita kekalkan. Untuk pemahaman para penonton juga, bagaimana sebenarnya aliran prosedur itu kalau mendapat aduan tentang salah laku, apa yang sebenarnya langkah-langkah yang diambil oleh Suruhanjaya Integriti? Bila kita menerima aduan salah laku, misalnya dikatakan ditahan di JPJ lah, kan? Ditahan oleh anggota JPJ ini dan orang yang ditahan tu tidak puas hati dan sebagainya, dia akan datang kepada kita. Kita ambil dia punya statement, kita rekod dia punya percakapan dan sebagainya dan kita mulakan siasatan awal. Dan kalau misalnya kita dapati perkara yang diadukan tu menjurus kepada satu perilaku yang tata tertib misalnya. Misalnya kalau orang tu dikatakan pegawai yang menahan itu bertindak kasar, tidak begitu bersopan santun, kan? Itu kesalahan tata tertib. Jadi kita akan majukan kepada pihak berkuasa tata tertib di JPJ tu sendiri misalnya. Jadi dia akan ambil tindakan di situ. Dan kalau misalnya kita tengok dalam tu ada unsur-unsur rasuah, jadi kita akan panjangkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Dan kalau misalnya ada kesalahan jenayah, misalnya didakwa katalah dia dipukul oleh pegawai tu, memukul, mencederakan tu adalah kesalahan jenayah. Jadi bila itu kita akan panjangkan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Dari segi itulah bila dah ada cabang yang dibuka untuk masyarakat tampil membuat aduan, tapi mungkin ada juga yang kata macam alamak takutlah nak report pasal pasal PDRM ke, bagaimana pula situasi itu? Kita bila kita mengadakan dialog dengan agensi-agensi yang kita selia, kita juga adakan dialog dengan orang awam. Kita jemput NGOs bila kita pergi ke negeri-negeri dan sebagainya, dan kita selalu tekankan kita ni bertindak without fear or favour. Kita bertindak tak ada favor. Kita adalah satu badan yang bebas. Badan yang bebas dan tidak ada apa yang perlu diragukan. Dan kita juga tekankan bahawa kita bukannya ditubuhkan untuk mengenakan, to speak, untuk mengenakan sesiapa. Jadi orang awam tidak perlu risau. Pihak yang berkuasa yang kita pantau pun tidak perlu risau. Jadi kita selalu tekankan kita punya independence. Suruhanjaya juga ada integriti tersendiri yang dijaga. Macam saya selalu sebut pada rakan-rakan sebab nama kita integriti, kita punya integriti kena lebih daripada orang lain. Itu lebih penting daripada orang lain. Baik. Dalam masa yang sama juga pihak-pihak berkuasa ini juga berhadapan dengan cabaran dalam tugas mereka, dan mereka juga terdedah kepada risiko. Dan kalau kita lihat sendiri dalam musim pilihan raya baru-baru ini sehingga sekarang ni juga dengan provokasi yang cuba dicetuskan oleh pihak-pihak tertentu juga meletakkan pihak berkuasa dalam berisiko. Bagaimana pula aspek ini ditangani ataupun dilihat oleh pihak Suruhanjaya? Kita melihat agensi-agensi yang berkaitan lah dalam keadaan pilihan raya, pos pilihan raya, sebelum pilihan raya, misalnya polis yang mengawal keselamatan bila ada ceramah, dan juga mungkin rela, mungkin Jabatan Pengangkutan Jalan bila mereka berdepan dengan kesesakan lalu lintas yang dihasilkan daripada demonstrasi ke perhimpunan dan sebagainya. Jadi kita amat kita amat peka dengan apa jenis salah laku yang mungkin boleh dikatakan dilakukan oleh anggota, misalnya polis lah misalnya. Macam kalau dulu ada dakwaan tumahan yang mengatakan polis memukul masa perhimpunan bersih dan sebagainya. Jadi kita memantau, kita mematikan aspek sebegitu. Begitu juga dengan rela dengan JPJ. Kita mematikan aspek begitu. Tapi alhamdulillah saya tengok pos pilihan raya ni dan sebelum pilihan raya pun saya rasa
tidak adalah dalam apa dalam berita, dalam surat khabar, dalam media internet dan sebagainya mengatakan dapat gangguan daripada polis dan all that. Jadi mungkin mereka lebih berpengalaman setelah apa yang berlaku sebelumnya dan berjaya menangani dan memastikan kita. Jadi kena Suruhanjaya sentiasa 3-4 langkah ke depan. Okey. Dan bercakap tentang misi masa depan, ada konvensyen Suruhanjaya Integriti akan berlangsung. Jadi dalam sikit masa yang kita ada, apa antara intipati yang akan dibincangkan dalam konvensyen tersebut? Konvensyen kita akan adakan pada hari Isnin nanti ya, dengan kehadiran Duli Yang Maha Mulia Tuanku Pemangku Raja Perak yang akan memberi ucap tama. Konvensyen ni antara objektif ialah kita nak melihat diri kita sendiri, Suruhanjaya ni. Sebab itu kita adakan satu forum di dalam tu. Tajuk forum itu adalah satu analisis kritikal. Ya, sebab kita bukan saja memantau orang, kita tahu kita juga dipantau. Jadi kita mahukan orang memberi kita feedback dengan secara terang, jujur, ya, supaya kita dapat memperbaiki diri kita dan memperbaiki secara direct, ya, secara langsung agensi-agensi yang kita kawal. Baik, terima kasih Puan Hafizah dari Suruhanjaya Integriti yang sudi bersama kami pada pagi ini. Ini antara tugas-tugas hebat yang dilakukan oleh Malaysia. Kiranya boleh kita ibaratkan Suruhanjaya Integriti ini ya macam guru disiplin yang memantau pengawas-pengawas di sekolah. Pengawas-pengawas tu mungkin agensi-agensi. Guru disiplin adalah yang memantau semua. Tema Hari Guru hari ini. Kita ingin dengarkan apa antara perkembangan terkini bersama Fiona dalam semester 9. Kembali selepas ini lagi banyak tentang sambutan Hari Guru pada hari ini.